Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, cikgu akan teruskan video kita. Kali ini cikgu akan sambung kepada, sebelum ni kita sudah belajar nisbah trigonometri yang sebelum ni cikgu sudah ajar sampai sini kan, uji minda 5.1. Okey, uji minda 5.1. So jadi di sini cikgu tidak akan tunjuklah ini. Ini kamu buat saja. Latihan ni sama saja. Tengok video cikgu yang sebelum ni ya. Okey, so jadi hari ini cikgu akan terangkan bagaimana anda menentukan nilai sinus, kosinus dan tangent sudut 30, 45 dengan 60. Okey, so jadi sudut-sudut 30, 45 dan 60 ini ialah sudut khas ya. Kita panggil sudut special lah. Kita boleh cakapkan dia sudut special sikit lah ya. Sebab dia akan memberikan satu nilai bagi contoh untuk sin, cos dan tangent itu yang sudah nilai tetap ya. Okey, macam mana kita dapatkan? Cuba kita tengok yang 60 dahulu ya. Tengok sini. Kalau segitiga sama kaki 2 unit, yang di sini pun 2 unit ya. 2 unit. Tapi dia bahagi 2 sebab di sini dia potong kan. Dia potong di sini. So jadi 2 dia akan jadi 1 unit, 1 unit. Dia sebenarnya dia 2 unit, 2 unit, 2 unit kan. Tapi kita potong dia. Okey. So jadi sebelum okey, 2 unit, 2 unit, 2 unit kan untuk sisi dia. Okay, sudut dia ialah 60-60. Semua 60. Sini 60. Di sini pun 60. Sini 60. Tapi sini 60 bahagi 2. So dia potong kan sini. Bagi 2. So di sini ialah 30. Okay, di sini ialah 30. Begitu. So jadilah dia bentuk dia begini. Okay. So jadi kalau kita potong 2 begini. Okay, kita ambil satu bentuk segitiga sahaja. Yang ni lah. So dia akan jadi bentuk dia begini. Okay, sekarang ni kita ada 2 sisi, 2 unit kan. Sini 1 unit. Sini ada punca kuasa 3 kan sini. Sebenarnya macam mana dapat yang ini? Guna teorem Pythagoras. Iaitu ini kita panggil sini hypotenuse. So hypotenuse ialah sisi yang paling panjang. So kita akan tolakkan dengan yang ini satu untuk kita dapatkan yang panjang di sinilah. Ni QS ni ya. So jadi 2 kuasa 2 tolak dengan 1 kuasa 2 lah. So bila kita ni kira, kita akan dapat 4 tolak 1. Dapat 3 kan? 4 tolak 1 dapat 3. So dapatlah jawapan dia. Punca kuasa 2 untuk 3 ya. 3 punca kuasa 2 situ. So dapatlah kita buat tolak sebab so sini QS atau SQ pun boleh QS. Okey, tu untuk panjang QS. So di sinilah kita boleh tentukan untuk panjang untuk tan. Contohlah kita buat tan 30 dulu ya. Tan 30. Tan 30 tan ialah bertentang bahagi dengan bersebelahan. So panjang sisi 1 bahagi dengan punca kuasa 3. So ini dia inilah jawapan dia untuk tan 30. Tan 30 jawapan dia 1 per punca kuasa 2 untuk 3 ya. Lagi sin 30. Sin 30 ialah SOH. SOH, opposite, bertentang bahagi dengan hypotenuse. 1 bahagi 2. Hypotenuse kan 2. Okey, apa lagi? Cos 30 sama juga dengan cos ialah COA. Opposite kah
kah adjacent per hypotenuse. Adjacent yang mana? Adjacent ialah adjacent bersebelahan ialah 3 punca kuasa 3 bahagi dengan hypotenuse 2. So itu jawapan lah untuk tan 30, sin 30, cos 30. Okey. Tapi kalau untuk 60 pula. Okey, 60 kita padam dulu ni, nak panah. Sama juga Okey, kalau tan apa? TOA tua. Okey, kalau tan 60. Tan 60 ialah opposite adjacent. Bertentang bahagi dengan bersebelahan. Punca 3 bahagi dengan 1. So kita boleh tulis juga sebagai punca 3 sahajalah. Sebab bahagi 1 tidak payah tulis lah. So tan 60 ialah punca kuasa 3. Punca kuasa 2 3 lah. Okey, apa lagi? Sin 60. Sin 60 ialah sin ialah ni opposite per hypotenuse kan. So punca 3 bahagi dengan 2. Lagi cos 60 bersebelahan bahagi hypotenuse 1/2. 1/2 cos 60. Okey, dapatlah sudah sin untuk sudut 30 dengan sudut 60. Inilah jawapan dia. Okey, cuba kita tengok untuk 45. 45. Okey, nanti kita tengok jawapan dia ni. Kita rujuk balik jawapan. Ni jawapan dia. Sin 30. Sin 30 1/2. Ni 1/2 kan. Apa lagi? Cos 30. Cos 30 punca 3. Cos 30 bahagi cos 30 bahagi 2. Ni bahagi 2. Yang kita padam lah tadi. Bahagi 2. So ni. Okey, lagi cos 30. Tan 30 1/3. Ni 1/3. Ni kan 1/3. Okey, sin 60. Sin 60. Ni sin 60 dapat betul. Okey. Cos 60 1/2. Okey, betul 1/2. Okey, lagi tan 60. Ni tan 60. Kan? Betul lah. Okey, sekarang ialah kita tengok macam mana pula untuk kalau bentuk okey 45. Okey, kita 45 ialah sisi dia kita buat segitiga. Ini segitiga yang baru Ini segitiga yang baru, bukan yang sama dengan ini. Okey, segitiga dia sisi 1 1. 1 1. Okey. 1 1 bila kamu buat dia akan jadi di sini ialah 45 darjah. Kalau sisi dia 1, sini 1. Yang penting dia mesti samalah sisi dia. Panjang dia mesti sama. Panjang dia samalah, tapi dia buat sini 1 1 1 1. So jadi dia punya hypotenuse ialah macam mana kita dapat hypotenuse? 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Sebab hypotenuse kan dia sisi yang paling panjang. Kalau kita cari untuk sisi yang mana-mana yang pendek ni, kita kena tolakkan dengan yang hypotenuse. Hypotenuse tolak dengan ini. Lepas tu baru kita kuasakan 2 kuasa 2 kan. Lepas tu kita akan dapat salah satu lah dia punya ni. Okay, so bila dapat ini formula ni 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 jadi 2 lah kan. 1 kuasa 2 1 tambah 1 kuasa 2 1 juga. 1 tambah 1 2 lah. So dapat 2. So inilah 2 kan.
Okey, so sama juga di sini pun 45 darjah dia. So mau ambil yang mana-mana pun boleh, tiada masalah sebab dua-dua sudut dia ialah 45. Okey, so jadi kita buat untuk kalau tengok sin dahulu ya, kita buat sin. Sin ialah ni. Sin ialah ni SOH. Sin 45 ialah O opposite. Ni bertentang 1 bahagi dengan hipotenus punca. Ni jawapan dia. Cos 45 sama juga dia bersebelahan bahagi dengan berhipotenus. Bahagi dengan hipotenus lah. So dapatlah jawapan, sama jawapan dia. 1 bahagi dengan punca 2. Okey. Dapat sudah yang ini. Kemudian kita buat tan 45. Tan 45 ialah tentang bahagi hipotenus. Kamu akan dapat 1 bahagi 1 dapat sama dengan 1 lah. 1 bahagi 1 dapat 1. Itu padamnya. Okey. Dapat sudah. So inilah jawapan dia. Sin 45, cos 45 dengan tan 45. Cuba kita tengok. Ni. Sin, cos, tan. Sama kan? Okey, so jadi kita teruskan. Okey, kita sudah dapat yang ini. Okey, ini kena hafal lah ni Kena hafal. Dan kamu faham juga kan macam mana boleh dapat sudah. Cara dia ialah kita tengok segitiga dia ni. Kita akan dapat sin, cos, tan. Begitulah ikut sudut dia berapa Kalau macam ni kena ingatlah sudut yang ini. Dia ada 2 segitiga ni, kena ingat segitiga 30 60 45 45 sudut dia 2 segitiga ni kena ingat. Baru kamu akan dapat sudut ni. Sisi dia pun kena ingatlah. Sisi dia 1 2. Sini punca usaha 3. Daripada bentuk inilah ataupun ini 1 1. Kena ingatlah Okey. Okey, seterusnya kita tengok contoh. Tengok contoh di sini. Hitung nilai berikut tanpa menggunakan kalkulator. Okey, sin 45, cos 45. Kalau sin 45 ialah ini tambah dengan sin ini tambah dengan yang ini, cos. So kita akan dapat inilah. Di sini kita kena buat conjugate. Conjugate ni ialah kita darabkan dengan penyebut pengangka. Ini penyebut, yang ini pengangka Okey. So jadi kalau kita dapat bentuk begini, ini kena belajar yang ini Okey, ada punca kuasa 2. So sama kan punca kuasa 2 di sini. So jadi kita akan dapat 2. Okey, kita sudah dapat yang ini kan. Macam mana kita mau hilangkan punca kuasa 2 tu? So jadi kita kena darabkan dengan punca kuasa 2 darab dengan punca kuasa 2. Yang ini punca kuasa 2 ni kan, yang ini darab benda yang sama, kita darabkan. Bila sudah kita darabkan, kalau punca kuasa 2 darab dengan punca kuasa 2, kamu akan dapat 2. Punca kuasa tu akan hilang. Punca kuasa tu akan hilang. Punca kuasa tu akan hilang. Okey, kemudian ini 2 darab dengan punca kuasa 2 ni kena buat yang macam inilah. Ni. Rapatkan sahaja. Iaitu 2 punca kuasa 2 bahagi dengan 2. Sebab 2 tu ni cikgu cakap tadi kan, punca kuasa 2 darab dengan punca kuasa 2. Punca kuasa 2 akan hilang, tapi bukannya 2 darab 2, dia akan jadi dapat 2. 2 sahaja. Dapat 2. Lepas tu baru potong-potong, dapatlah yang ini jawapan dia. So inilah jawapan untuk sin 45 tambah cos 45 Okey. Okey, seterusnya kita tengok untuk cos. Cos 30. Kena hafal lah di sini kan. Ini tu juga kena hafal. Ataupun kamu kena ingat bentuk segitiga tadi. Segitiga tadi
Sini 60, sini 30. Okey, sini 2. Ya. 2, sini 1, sini punca 3. Lepas tu kena ingatlah formula untuk tua, soh dengan kah. Itu kena ingatlah. Barulah kamu boleh buat dia punya yang ini. Kalau tidak berapa ingat kan. Nafal lah ini Okey, lepas tu cos 30. Cos 30 ni dia dapat yang ni Kau tengok rujuk dalam mana? Ni. Rujuk dengan jadual lah 30. Lepas tu sin 60. Sin 60 ni. Dia akan dapat nilai yang sama. Okey, kemudian lepas tu dia darabkan lah. Dia darab sini, inilah dapat dia sini Lepas itu penyebut sama. So 3 tolak dengan 2. 3 tolak 2 dapat 1. So sebab itulah dapat jawapan yang ini. So maksudnya 3 tolak 2 dapat 1. Sebab yang ini dia sama. Punca kuasa 3, 2 ni dengan punca kuasa 3, 2 ni dia sama. So jadi dia macam, ibarat dia macam beginilah 3x tolak 2x. Ibarat dia sama begini. So kamu akan dapat x lah. Sebab 3 tolak 2 dapat 1. So x lah tinggal kan. Begitulah. 3x tolak 2x. So yang tinggal x. Sama juga macam ini. 3 punca 3 ni bahagi 2 ni. Ini dengan yang ini sama. Cikgu bulatkan lah. Ini kamu anggap dia sebagai x lah di situ Sama kan. X. So 3x tolak 2x. So dapatlah x. So dapatlah punca 3 bahagi 2. Ni punca 3 bahagi 2 di sini kan. Gitu maksudnya begitu. Okey, seterusnya tan 45. Tengok tan 45, tan 45. 1. Okey, dapat 1 sini. Lepas tu cos 60. So dapat 1/2. So tukar tempat je lah ganti. Sini 2, 1/2, 2, 1 lah. Kurungan ini darab ini darab. So kamu akan dapat 2 tolak 1. 2 tolak 1 dapat 1. So itulah jawapan dia 1. Okey, seterusnya. Okey, masukkan nilai sahaja. Ini gantikan dengan nilai. Cos ni gantikan dengan nilai. Tapi darab lah semua tu Ini gantikan dengan nilai. Nilai di mana? Ni nilai yang cikgu cakap kamu hafal kan. Ni hafal. So apa dia minta situ? Sin 60. Tengoklah jadual sin 60. Tapi dalam exam tidak ada jadual ni. Jadi sebab itulah kamu kena hafal, fahamkan. Cuba fahamkanlah so, dalam exam jadual ni tidak ada. Dia minta apa tadi? Sin 60. Sin 60 yang ni. Okey lagi. Ni dapat ini kan. Okey, darab cikgu cakap buat kurungan kan. Semua tu buat kurungan. So dia darabkan semua ni. 2 darab ini, darab 4, darab ini lagi. Cos 6, cos 30. Cos 30 sama dengan nilai dia. So bila didarabkan semua, dia akan dapat ini potong, ini potong, sini dapat 2. Ini dapat 2 punca-punca Okey, yang ini darab dengan yang ini, kamu akan dapat 3. Ini darab dengan yang ini, dia sama kan? Dia akan dapat 3 sahaja Punca kuasa tu akan hilang. Dapat 3. Ni dapat 3. Kemudian tolak 4 set. Ini kita punca kuasa 2 ni 3. So jadi 6 darab 6 tolak 4. So inilah jawapan akhir kamu Ada jawapan. Itulah jawapan akhir. Tidak boleh diselesaikan sudah Okey, seterusnya I. Ni darab juga tan 30 cari dalam jadual. Cari dalam jadual. Ni dia tukar kepada nilai. Ni 4 sini 6 ni lah. Ni 45 ni buat dalam kurungan, darabkan semua. Bila sudah dapat ni ini tidak boleh potong ni ada punca. So 4 darab 1 ni dapat. Okey, sudah dapat begini. Ini dia tengok warna biru ni.
Warna biru ni dia samakan penyebut. So bila samakan penyebut, di sini darab punca kuasa 2, sini pun darab punca 2 juga. Dapat di situ. Kemudian okey. Dapat 6. Okey. Oh tidak, yang ini dia buat begini ya. Yang ini dia buat conjugate Gini, cara dia begini. Okey, yang ini kita darabkan dengan punca 2, yang ini darab dengan punca 2. Bila darab-darab ni, kamu akan dapat 2. Ni, kamu akan dapat 2. Ni dapat 2 sini. Bila dapat 2, yang ini boleh potong. 2, sini 1. So, dapatlah 2 punca 2. Ni, 2 punca 2. So, yang ini tidak payah. So, jadi bentuk dia beginilah. Sama macam gini bentuk dia. So, inilah jawapan akhir kita. So, yang ini kena belajarlah benda begini conjugate ni. Ni tips dia begini. Ni kamu boleh tengok sini. Okey. Ni kalau tidak ditunjuk ni kamu pening nanti kan. Tunjuklah yang ini 3 darab dengan punca 3, kamu boleh gabungkan dia. 3 darab 3. So dapat punca 9. Punca 9 kamu tekan kalkulator. Kamu akan dapat 3. Sebab itulah dapat jawapan 3 di sini Tulis di situ Okey. Itu saja. Boleh rujuk yang inilah. Dia sama je tu. Kalau dia punca kuasa berapa pun kamu darabkan, dia akan dapat jawapan yang sama yang di situ Okey. Seterusnya. Okey, ini boleh buat sudah latih diri ni Okey, apakah unit ukuran bagi sudut? Okey, di sini kamu belajar 1 darjah sama juga dengan 60 minit. 1 minit sama juga dengan 60 saat. Ini kita boleh panggil Sini minit. Sini saat. Ini darjah lah darjah. Sudut unit darjah, unit minit, unit saat Dia ada unit-unit dia lah. Okey. Jadi kalau dia tanya di sini soalan dia, tukarkan 30.2 kepada unit darjah dan minit. Okey. 30.2. 30.2 ni kita asingkan. So dia akan jadi kita buat tambah 0.2. Kalau kamu buat tambah ni, kamu akan dapat 30.2 juga kan. So dia asingkan supaya kita boleh dapatkan berapa minit untuk 0.2 inilah. So 0.2 kita darabkan dengan 60 minit. So dapatlah minit. Dapatlah minit untuk 0.2 tu. So inilah minit dia. 30 darjah 12 minit. Begitu maksud dia Okey, so seterusnya. Tukarkan nilai sudut 43 darjah 30 minit kepada darjah. So sekarang kita mau okey. 43 tambah 30 minit ni. 30 minit ni minit tukar kepada darjah. So macam mana tukar kepada darjah? Kita kena bahagilah. Bahagi. Tadi kalau kita mau cari minit daripada darjah, kita darab. Sekarang ni daripada minit untuk tukar kepada darjah, so ini bahagi. Bahagi dengan 60. So kalau yang ini darjah kepada minit, kita kena darab dengan 60 lah, 60 minit minit. Okey, so dapatlah sudah 30 bahagi 60 dapat 0.5. So tambahkan, so inilah jawapan dia, 43.5 darjah Okey, so itu saja. So boleh buat sudah uji minda 5.1F Okey, boleh buat yang itu. Kemudian okey, seterusnya. Okey, ini pun boleh ni. Ni boleh tengok
Boleh juga guna kalkulator ya. Kena tekanlah simbol yang ini. Kamu tekan simbol yang ini ya, dalam kalkulator. Ni. Ni simbol yang ini dalam kalkulator ada tu. Tekan berapa kali lah, kamu akan dapat. Ni dia suruh buat macam ni lah Tekan kalkulator, kamu akan dapat lah jawapan dia. Guna tekan kalkulator. Ini gunakan kalkulator saintifik untuk menentukan nilai setiap berikut kepada 4 tempat perpuluhan. Dia dapat perpuluhan lah. Kamu tekan ni kalkulator, tekan kalkulator, guna yang macam ni, dapatkah jawapan dia begini. Kamu ujilah guna kalkulator kamu ya. Cikgu tidak tunjuklah di sini ya. Cikgu beritahu sahaja. Okey, itu sahaja. Kalkulator menggunakan kira nilai-nilai X yang berikut. Okey, yang ini kamu kena buat cari X ni, kamu kena buat tekan shift sign tu. Kamu akan ni, dia ada tunjuk di sini ya. Ada tunjuk di sini macam mana kita buat. Ini shift, tekan sin, lepas tu tekan titik perpuluhan tu sama dengan dapat jawapan. Lepas tu sudah dapat jawapan, kamu tekan simbol yang ini. Yang bentuk tukar unit tu ada tu dalam kalkulator So dapat bentuk dia begini. So inilah jawapan dia So jawapan yang kita boleh tulis ialah 56 darjah. Kalau ada bentuk begini, dia hampir dengan 60 minit kan, ataupun lebih daripada 30 minit, 30 saat, lebih daripada so ini saat saat ni lebih daripada 30 tambah 1 untuk pada minit dia. Ni minit, tambahkan 1 So inilah jawapan akhir kamu So begitulah kita mencari nilai. Okey, sama juga yang ini. Kamu boleh tengok, tekan shift sahaja dapatlah buatlah jawapannya Okey, itu sahaja. Yang lain ni tidak perlulah buat Kalau ni ada masa untuk boleh buat, bolehlah buat buat untuk tambah pengetahuan lagi. So habislah sudah kita punya tajuk bab 5 nisbah trigonometri.